Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat kembali ke sekolah. Okey, kita akan sambung untuk topik kita hari ini, agama Islam di Malaysia. Kita akan sambung subtopik kita, agama Islam dalam pentadbiran. Okey, jom kita mulakan kelas sejarah kita. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Yang pertama, kita akan belajar menerangkan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sehingga merdeka. Okey, awak semua boleh rujuk pada buku teks muka surat 22 hingga muka surat 23. Okey, kita tengok yang pertama sekali kita nak belajar agama Islam dalam pentadbiran. Semua boleh buka buku teks pada muka surat 22. Cikgu nak kita baca sama-sama petikan yang cikgu dah cropkan ni. Okey. Pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Hukum Kanun Melaka menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain seperti Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Okey, ini bermaksud Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak ni digubal daripada Hukum Kanun Melaka. Jadi Hukum Kanun Melaka tu untuk negeri Melaka, Hukum Kanun Pahang untuk negeri Pahang dan Undang-Undang 99 Perak pula untuk negeri Perak. Kedua-dua undang-undang ini adalah digubal daripada Hukum Kanun Melaka. Maksudnya mereka rujuk Hukum Kanun Melaka tu dan mereka ambil daripada situ untuk dijadikan undang-undang mereka. Tapi dia orang ubah sikit lah. Tak adalah ambil bulat-bulat kan. Macam tu. Okey, awak boleh tengok dekat sini ada dua gambar macam mana Hukum Kanun Pahang dan macam mana Undang-Undang 99 Perak. Okey, undang-undang ini digubal untuk mengawal kehidupan manusia dan warga negara yang mematuhi undang-undang dapat menjamin keharmonian negara. Bila kita mematuhi undang-undang, kita menjadi orang yang berdisiplin, orang yang sentiasa patuh pada perintah yang negeri kita tetapkan. Jadi kita menjadi manusia yang sentiasa berdisiplin dan ikut kepada undang-undang yang betul. Baiklah, cikgu besarkan lagi gambar ni. Ini adalah Hukum Kanun Pahang. Tengok tu, tulisan dia apakah yang digunakan? Digunakan tulisan Jawi dan latar hiasan dia tu dalam dia tulis undang-undang tu sangat cantik. Macam apa tu? Seolah-olah macam dalam hiasan dalam Al-Quran kan. Dia punya tirai tu, dia punya bingkai tu sangat cantik. Dia semua ada makna-makna tertentu kenapa mereka memilih corak seperti ini. Okey, ini pula adalah Undang-Undang 99 Perak. Tapi yang ini biasa je, dia cuma atas kertas dan ditulis dengan tulisan Jawi juga. Okey, kalau awak nak cuba baca, boleh cuba baca kalau nampak kan. Tapi tulisan Jawi dulu tu lain lah dengan sekarang kan. Sekarang kita boleh baca tulisan Jawi sebab kita ada tanda remark je. Tapi yang ini dia macam tulisan Jawi yang lama. Okey, pergi ke muka surat 23 semasa zaman penjajahan. Okey, ada dua zaman penjajahan yang kita akan belajar di sini, ringkas je. Okey, kita cuba baca petikan tu. Semasa zaman penjajahan Portugis dan Belanda di Melaka, Undang-Undang Islam boleh diamalkan. Namun begitu, semasa penjajahan British dan pendudukan Jepun, pelaksanaan Undang-Undang Islam dihadkan di negeri-negeri Melayu. Okey, cuba tengok gambar yang pertama. Okey, kita fokuskan pada zaman ni, iaitu zaman penjajahan British dengan zaman pendudukan Jepun. Okey, ketika zaman penjajahan British, kita dah belajar hari itu Sultan masih lagi menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing sahaja. Dan undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Bermaksud dalam hal pentadbiran negeri, kita tak gunakan undang-undang
agama Islam, tapi kita gunakan undang-undang yang dicipta oleh British itu sendiri. Sebab itulah undang-undang Islam ni tak diguna pakai dalam zaman penjajahan British. Sebab British rasa undang-undang kita tu tak sesuai. Jadi kita cuma guna undang-undang kita tu dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat sahaja. Okey, ketika zaman pendudukan Jepun pula, Sultan masih lagi menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Dan Jepun ni mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang agama Islam. Jadi, ketika zaman pendudukan Jepun ni, nampak sangat Jepun ni nak kita hanya fokus pada agama kita dan istiadat kita je. Sebab itulah dia bagi kita guna agama Islam ni diwujudkan lagi Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Tapi Jepun ni pun dia nak berkuasa juga dalam pentadbiran dan hal-hal lain. Dia nak kita gunakan undang-undang dia, kita ikut rentak dia. Tapi kalau dalam agama kita dan istiadat kita sahaja mereka benarkan kita gunakan undang-undang agama Islam. Jadi sebab itulah semasa zaman penjajahan dua zaman ini, undang-undang agama Islam ni tak terpakai sepenuhnya dalam pentadbiran negeri. Okay. Ringkas je hari ni kita nak belajar. Jadi cikgu nak awak buat satu latihan ringkas. Nyatakan peranan Sultan pada zaman penjajahan British. Okay, buat dalam buku tulis sejarah. Jangan lupa tulis tarikh dan hari. Dah siap, boleh submit pada cikgu. Okay, saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.